kepimpinan Sayyidina Uthman bin Affan dan sumbangannya terhadap Islam. Jadi nama dia adalah Sayyidina Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah. Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah seorang yang berketurunan Umayyah dan dia dilahirkan pada tahun 576 Masihi, 6 tahun selepas lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah khalifah ketiga di dalam Khulafa Ar-Rasyidin selepas Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tempoh pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah di antara yang paling lama, iaitu sepanjang 12 tahun pemerintahan. Jadi namun Sayyidina Uthman bin Affan ini meninggal pada tahun 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah kerana dibunuh oleh pemberontak pada berlakunya zaman kemerosotan Sayyidina Uthman bin Affan ini. Jadi yang kita selalu dengar adalah gelaran Sayyidina Uthman bin Affan adalah Zunnurain kerana dia telah bernikah ataupun dia telah menikahi dua puteri Rasulullah SAW, iaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Jadi gelaran Zunnurain ini telah diberikan kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi apakah ciri-ciri keunggulan Sayyidina Uthman bin Affan ini? Jadi yang pertama sekali, Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila dia diperintahkan untuk berhijrah ke Habsyah, kerana orang kafir Quraisy sangat menentang orang Islam pada waktu itu, seperti keluarga Amr bin Yasir yang kita famous dengan Sumayyah, yang keluarga dia diseksa dan dibunuh disebabkan memeluk agama Islam. Jadi umat Islam yang lain berasa takut dan Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam yang untuk berpindah ke Habsyah atas suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan bersama keluarganya dan kaum-kaum musyrikin, kaum-kaum muslimin yang lain pergi berhijrah ke Habsyah dengan meninggalkan harta-harta mereka, meninggalkan sanak saudara mereka kerana perintah daripada Rasulullah SAW dan Allah SWT. Jadi ciri-ciri kepimpinan yang pertama ini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uthman bin Affan adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Sayyidina Uthman bin Affan adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia sering menangis setiap malam, berqiyamul lail, bersolat tahajud. Dan apabila Sayyidina Uthman bin Affan datang ke kubur, pergi menziarahi kubur para sahabat, Sayyidina Uthman bin Affan akan menangis sehingga basah janggutnya kerana dia takut dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah orang yang 10 orang dijamin syurga oleh Nabi Muhammad SAW, kerana Sayyidina Uthman bin Affan ini tergolong di dalam golongan as-sadiqin al-awwalin, iaitu antara orang yang awal masuk Islam. Jadi dia telah dijamin syurga oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi apabila dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia boleh menangis setiap kali menziarahi kubur sehingga kan basah janggutnya. Ini menunjukkan dia menangis teresak-esak kerana dia takut akan azab kubur, dia takut akan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri keunggulan kepimpinan Sayyidina Uthman yang kedua adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali adalah ciri-ciri keunggulan kepimpinan Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah dia adalah orang yang sangat dermawan. Seperti satu kisah ketika Rasulullah SAW bercakap di atas mimbar dan Rasulullah bertanyakan, Rasulullah mengajak kepada umat Islam sekalian, pada sahabat-sahabat Nabi, untuk sesiapakah yang nak mahu berinfak. Rasulullah bertanya kepada sahabat. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan adalah orang yang pertama mengangkat tangan
Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, aku akan menginfakkan 100 ekor unta aku dengan kelengkapan di atasnya kepada umat Islam, kepada tentera Islam. Jadi kemudian Rasulullah turun di satu anak tangga dan Rasulullah bertanya lagi kepada sahabat, siapakah yang mahu berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan Sayyidina Uthman bin Affan mengangkat tangannya lagi dan dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin berinfak 100 ekor unta aku dengan kelengkapan di atasnya semua. Kemudian Rasulullah turun kali ketiga anak tangga dan Rasulullah bertanya kepada sahabat sekali lagi, siapakah yang mahu berinfak? Dan Sayyidina Uthman bin Affan mengangkat tangannya dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin menginfakkan 100 ekor unta ke atas jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kelengkapan yang sepenuhnya. Sebab itu Sayyidina Uthman bin Affan sangat dermawan kerana dia sangat suka untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuatkan tentera Islam. Jadi apakah sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan di dalam aspek pentadbiran? Yang pertama sekali, semua sudah sedia maklum bahawa Sayyidina Uthman bin Affan ini menjadi orang yang utusan Rasulullah SAW di dalam perjanjian Hudaibiyah. Mana Sayyidina Uthman bin Affan pulang alik daripada Madinah ke Mekah untuk bertemu dengan kafir Quraisy untuk menjalankan perjanjian Hudaibiyah. Jadi inilah antara yang pertama sekali sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan di dalam pentadbiran. Jadi yang kedua ialah Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah orang yang mewujudkan sistem protokol dalam pentadbirannya. Jadi sistem protokol ini yang pertama sekali diwujudkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Namun begitu, Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah seorang pemimpin yang familiar, dan ini yang membuatkan dia kurang elok di dalam pentadbirannya dan membuatkan dia difitnah, membuatkan dia dibenci oleh ramai orang. Tapi Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah orang yang menulis wahyu pada zaman Rasulullah SAW. Sayyidina Uthman bin Affan ini di antara orang yang menulis wahyu pada zaman Rasulullah SAW, dan sumbangannya dalam pentadbiran adalah dialah yang membukukan Al-Quran, dia yang menulis Al-Quran dan membukukan Al-Quran. Disebabkan sumbangan dia yang luar biasa inilah kita dan seluruh umat Islam yang berada di atas muka bumi ini membaca satu mushaf yang sama, satu ayat yang sama, satu baris yang sama, satu huruf yang sama, iaitu bahasa Uthmani. Ini adalah sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan yang sangat luar biasa. Dia adalah orang yang mengumpulkan Al-Quran dan orang yang membukukan Al-Quran. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah orang yang dia melantik pegawainya, dia melantik ahli jawatan kuasa daripada kaum kerabatnya sendiri. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan ini sumbangan di dalam pentadbiran adalah dia orang yang sangat lemah lembut dan dia adalah orang yang sangat sopan santun ketika dia menjadi pemerintah. Ketika dia melakukan pentadbiran dia adalah orang yang sangat lemah lembut, sangat sopan santun. Dan hebatnya jawatan kuasa yang dilakukan ini sehinggalah boleh hasilkan banyak bilangan salinan Al-Quran untuk dihantarkan ke seluruh negeri-negeri Arab seperti Kufah, Iraq, Basrah, Damsyik dan sebagainya. Jadi inilah sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan di dalam pentadbiran, sehingga di dalam kitab-kitab ulama yang mengatakan di hari akhirat nanti Sayyidina Uthman bin Affan adalah orang yang pertama yang akan mendapat buku amalannya di belah tangan kanan, sebab dia banyak orang yang mencaci, banyak orang yang membenci, banyak orang yang menuduh, memfitnah dia pada zaman dia memerintah selama 12 tahun. Jadi pahalanya sangat banyak sehingga pada hari akhirat nanti dia adalah orang yang pertama mendapat buku amalan di sebelah tangan kanannya. Sebab zaman pemerintahan Sayyidina Uthman di antara Khulafa Ar-Rasyidin, orang itu Sayyidina Uthman bin Affan lah orang yang pertama sekali, paling lama zaman pemerintahnya selama 12 tahun. Jadi ulama kata dia akan mendapat orang yang pertama mendapat buku amalan di sebelah kanan. Jadi itulah sumbangan pentadbiran pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian kita pergi kepada sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan di dalam aspek pendidikan.
Sayyidina Uthman bin Affan ini dalam aspek pendidikan sebagainya ialah dia telah melahirkan banyaknya penulisan Al-Quran ke seluruh negara-negara Arab, sehingga kan Sayyidina Uthman bin Affan ini sebagainya adalah dia telah mewujudkan satu jawatan kuasa penulisan Al-Quran bagi menyelaraskan mushaf Al-Quran agar tidak berlakunya perbalahan di antara umat Islam ini. Kerana pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan ini umat Islam telah tersebar luas sehingga ke Afghanistan, Kurdistan dan sebagainya. Jadi apabila Sayyidina Uthman bin Affan ini menulis Al-Quran dan dihantarkan ke seluruh negara-negara Arab, jadi wujudnya perbalahan yang mana ada negara-negara Arab yang tidak boleh menyebut suatu huruf, menyebut satu makhraj itu dengan tepat. Jadi ini wujudnya perbalahan. Ada yang kata baca sebegini, ada yang kata baca sebegini, ada yang kata baca sebegini. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan apa yang dia lakukan dalam sumbangannya, dia telah mewujudkan satu jawatan kuasa dan dia tulis mula Al-Quran yang mana Al-Quran ini selaras dengan seluruh bacaan. Ada tulis barisnya dengan tepat, dia menulis huruf-huruf, titik-titik hurufnya dengan sempurna supaya tidak berlakunya perbalahan. Dan disebabkan inilah sumbangannya adalah wujudnya bacaan-bacaan qiraat 7 imam qiraat sab'ah yang mana kita telah belajar pada sem yang lepas. Ini adalah sumbangan daripada sebab Sayyidina Uthman bin Affan. Bila kita pergi kepada sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan dalam ketenteraan ialah dia telah mewujudkan tentera angkatan laut. Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan telah mewujudkan tentera angkatan laut. Pada asalnya Sayyidina Muawiyah yang mencadangkan kepada Umar Al-Khattab untuk mewujudkan tentera angkatan laut ini, akan tetapi Umar Al-Khattab menolaknya kerana Umar Al-Khattab mengatakan bahawasanya laut ini tiada sempadan dan tentera-tentera Islam pada waktu itu tidak mahir dalam ilmu kelautan. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab menolak cadangan Muawiyah. Kemudian pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Muawiyah mencadangkan kembali untuk membina tentera angkatan laut kerana pada waktu itu sekiranya umat Islam ingin berperang melalui tentera darat dengan Rom, Parsi dan sebagainya, mereka akan kalah sebab mereka kuat dari sudut alat peperangannya, dari sudut kenderaan dan sebagainya. Sayyidina Muawiyah mencadangkan bahawasanya mewujudkan tentera angkatan laut bagi mengukuhkan tentera Islam untuk berperang melalui laut. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan pada asalnya memikirkan untuk menolak, akan tetapi bila dipujuk oleh Sayyidina Muawiyah, kemudian Sayyidina Uthman bin Affan menerima dan mewujudkan tentera angkatan laut. Dan selepas itu banyak wilayah yang ditawan oleh tentera Islam seperti Afghanistan, Kurdistan, Libya, Morocco dan banyak lagi lah tentera-tentera Islam menawan negara-negara yang tidak memeluk Islam ini. Jadi inilah sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan di dalam aspek ketenteraan. Dan kemudian sumbangan ekonomi daripada Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah sangat-sangat banyak dan sangat-sangat terkenal kisah-kisahnya. Kali ini kerana sebelum Sayyidina Uthman bin Affan menjadi khalifah lagi, dia telah banyak menyumbang ke dalam agama Islam ini. Dia telah banyak menginfakkan hartanya ke dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan ini, dia telah mengukuhkan pada zaman pemerintahannya, dia telah mengukuhkan peranan Baitul Mal. Kemudian dia membina kemudahan bagi para orang yang mengembara. Jadi siapa yang mahu mengembara ke negara-negara lain untuk menyebarkan agama Islam, Sayyidina Uthman bin Affan akan memberikan kemudahan kepadanya dari sudut kenderaannya, sudut makanannya, sudut alatnya. Sayyidina Uthman bin Affan pada zaman pemerintahan dia memberikan kemudahan. Kemudian dia telah menderma harta sebanyak 10,000 dinar, 100 ekor unta dan 50 ekor kuda pada zaman Rasulullah SAW sebagai ekonomi sebelum dia menjadi khalifah lah. Ketika itu umat Islam diberi ancaman
di waktu Tabuk. Jadi Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang mahu berderma untuk mengukuhkan tentera-tentera Islam ini? Jadi Sayyidina Osman bin Affan dia menderma 100 ekor unta, 50 ekor kuda, hampir bersamaan dengan 10,000 dinar jumlah yang didermakan oleh Sayyidina Osman bin Affan. Ada juga sumbangan Sayyidina Osman bin Affan ini, dia telah membeli perigi, seperti kisah yang kita semua tahu. Dia membeli perigi daripada orang kafir Quraisy. Ketika itu umat Islam dilanda kemarau ataupun tidak ada air. Jadi pada asalnya orang kafir Quraisy ini mengatakan bahawa, Osman, kalau kamu nak beli perigi ini, kamu ambil separuh perigi, aku ambil separuh. Maknanya katanya, hari ini kamu perigi ni kamu punya, dan esok perigi ni aku punya. Jadi saya Osman bin Affan menerima apa itu kata, menerima kompromi tersebut. Kemudian apa yang Sayyidina Osman bin Affan lakukan, dia memberi air secara percuma daripada perigi itu pada waktu dia memiliki perigi itu. Contoh kata, hari ini Osman bin Affan punya perigi, esok orang kafir Quraisy bergila-gila. Jadi bila Osman bin Affan melakukan sebegini, jadi ramai orang Islam, orang kafir menggunakan perigi yang dimiliki oleh Osman kerana airnya free, dan pada esok hari perigi itu dimiliki oleh orang kafir dan tidak ada orang yang ingin membeli air, tidak ada orang yang ingin mengambil air. Jadi orang kafir itu dengan secara tidak langsungnya dia mengatakan bahawa, Osman, aku menjualkan seluruh perigi aku ini kepadamu. Dan Sayyidina Osman bin Affan menerima, dan Sayyidina Osman bin Affan memberikan seluruh air kepada orang Islam tanpa membayar satu sen sekali. Jadi inilah sumbangan Sayyidina Osman bin Affan dalam ekonomi. Sayyidina Osman bin Affan membeli tanah-tanah di sekitar Masjid An-Nabawi untuk memperluaskan lagi Masjid An-Nabawi, untuk memperluaskan lagi keluasan tanah Masjid An-Nabawi untuk bina masjid supaya ramai orang Islam boleh solat secara berjemaah. Jadi inilah sumbangan ekonomi daripada Sayyidina Osman bin Affan. Sahajalah serba sedikit tentang ciri-ciri kebetulan kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin dan sumbangannya dalam aspek pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan ketenteraan. Jadi kita boleh ambil contoh-contoh ini, kita boleh ambil kisah-kisah ini, teladan-teladan ini untuk kita jadikan sebagai pembangkit semangat kita untuk menjadi seorang khalifah di atas muka bumi ini yang melakukan banyak jasanya di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kerja dakwah ini adalah kerja sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ambillah banyak-banyak kisah-kisah teladan-teladan daripada Khulafa' Ar-Rasyidin ini. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Yaman bin Hakim kerana memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi serba sedikit tentang ciri-ciri keunggulan kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin dan sebagainya dalam pentadbiran, pendidikan, ekonomi dan ketenteraan. Wallahu a'lam.